Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Apa khabar sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan untuk kita sambung kembali pengajian ataupun kuliah kita yang kita telah tangguhkan sejak beberapa ketika, dan kita masih membicarakan untuk malam ini tajuk ataupun bab yang ke-20 pada membicarakan mengenai istighfar, iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya melengahkan masa, kita terus merujuk kepada satu tajuk yang dibincangkan pada bab yang ke-20 ini, iaitu ubat istighfar. Ubat bagi dosa adalah istighfar. Jadi bila kita lihat diceritakan mengenai ubat, orang makan ubat ni ialah orang yang sakit, kan? Tak ada orang makan ubat kalau dia sihat. Dan itulah kaitannya yang kita lihat daripada satu hadis Nabi SAW. Bagaimana baginda Nabi SAW menyebut dengan hadis baginda, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz zunubi al-istighfar. Bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya, dan ubat bagi dosa itu ialah istighfar, yakni dengan disertakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kat sini dosa merupakan satu penyakit. Dan ada orang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan ia dengan dia melakukan dosa, bahkan dia menjadi lazat dengan dosa tersebut. Makin sedap, makin sedap, makin sedap. Ada orang yang dia tidak mengenali erti dosa, kan? Tidak mengenali erti dosa seperti yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, Allah takdirkan kita hari ini kita tak pernah minum arak, tak pernah mengalami ketagihan kepada arak. Jadi kita tidak mengetahui apa itu dosa minum arak, kan? Kita tidak mengetahui, tak terjebak dengan dosa sebagai seorang penagih arak. Adapun orang yang terlibat dengan ketagihan arak, maka ia sentiasa berada dalam keadaan berdosa, bahkan sukar dan susah baginya untuk meninggalkan dosa tersebut. Maka dah jadi satu penyakit ataupun menjadi wabak ataupun menjadi satu benda yang ketagih, sukar untuk dia meninggalkan dosa tersebut. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada penyakit yang sedang dihadapi oleh satu orang itu, tak kira dengan apa dosa, kan? Baik dosa dia suka mencuri, dosa dia gagal untuk menjaga hawa nafsu dia, dosa dia dalam keadaan meninggalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dosa minum arak, terjebak dengan maksiat zina dan sebagainya, maka solusi kepada dosa tersebut adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini jelas menunjukkan bahawa dosa adalah satu penyakit. Penyakit ni satu benda yang tak ada orang nak penyakit, dan tak ada orang yang suka dengan penyakit. Bahkan penyakit ini Nabi SAW menyebut mengenai buatlah amal sebelum datangnya 5 perkara, antaranya sebelum datangnya sakit. Kalau nak beramal waktu sihat, kalau dah sakit tak ada dah, kan? Kita nak seperti orang sihat, boleh menuju ke masjid, kan? Mudah untuk pergi haji, umrah, boleh berpuasa. Berapa ramai orang yang sakit, sukar, mengalami kesukaran nak solat, mengalami kesukaran nak berpuasa, mengalami kesukaran untuk menunaikan pelbagai ibadah. Maka kita kena jauhi penyakit-penyakit tadi dengan langkah pencegahan. Satu orang doktor, dia akan menasihatkan satu orang untuk jaga dia punya diet pemakanan, dan jaga supaya tidak mengambil gula berlebihan, boleh menyebabkan kencing manis. Jaga diri kamu supaya tidak mengambil makanan yang berminyak, berlemak secara berlebihan. Ia akan menyebabkan kolesterol dalam badan. Begitu juga tidak mengambil garam dengan kadar yang berlebihan. Ia akan menyebabkan penyakit darah tinggi. Begitulah dengan perkara-perkara yang lain, boleh memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Jadi setiap perkara, bila kita buat secara berlebihan, dia ada mudarat,
di sebalik perkara tersebut melainkan perkara-perkara kebaikan lah. Ada pun perkara yang kita tahu mudarat dia, kita tidak akan lakukan ia secara berlebih-lebihan. Namun kalau siapa yang langgar, dia akan berhadapan dengan musibah, iaitu diundang dengan penyakit. Begitulah dosa. Dan kata ulama, dosa ni bermula dengan sekecil-kecil dosa, lama kelamaan dia akan menganggap dosa itu perkara yang biasa. Alah bisa tegal biasa. Dan kata pepatah Melayu, kalau dah biasa buat, dah tak rasa apalah dengan dosa. Bahkan yang paling terkesan dengan dosa ini bahkan hati. Ubat ini, ubatnya untuk apa? Kan ubat ini untuk kembali hati kita menjadi bersih. Kembali hati kita kepada fitrah. Kembali untuk mendekati dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kan, bagaimana satu orang yang melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik keimanan ataupun kelazatan di dalam dirinya untuk melakukan ibadah. Sukar untuk baca Al-Quran, sukar untuk solat-solat sunat, sukar untuk bersedekah, sukar untuk puasa-puasa sunat, dan yang digalakkan kita untuk buat, maka kena cek diri kita. Bahkan disebut banyak kali, kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebut dan oleh Imam Al-Ghazali, akibat daripada dosa menyebabkan kita akan jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, jauhlah daripada kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat hadis yang kedua, daripada tajuk ubat dosa ialah istighfar. Bagaimana baginda Nabi SAW bersabda, likulli syai'in hilyah wa hilyatuz zunubi al-istighfar. Bagi setiap sesuatu itu ada pakaian, dan pakaian bagi dosa itu ialah istighfar. Apa yang dimaksudkan pakaian di sini ialah benda yang menutupi, kan? Satu benda yang menutupi sesuatu perkara, kan? Contohnya, kalau kita lihat manusia, dia akan malu bila mana tubuhnya terdedah, kan? Manusia yang ada akal, kan? Ini cerita-cerita bab manusia ada akal lah. Kalau kita cerita benda yang tak berakal, tak ada perasaan malu, contohnya kucing, anjing dan sebagainya, tidak ada rasa malu. Benda yang ada akal, bila tidak diletakkan pakaian pada diri mereka, ada sesuatu benda yang menutupi mereka, dia akan menyebabkan tubuh manusia itu akan terdedah, dan diri manusia itu sendiri akan malu apabila tubuhnya dilihat oleh manusia yang lain. Begitu juga kalau kita lihat rumah ini sebagai hilyah, pakaian ataupun pelindung kita, penutup kita. Satu orang yang dia tidur tanpa ada rumah, iaitu tidak beratap dan tidak berbumbung, apa akan berlaku? Kalau hujan, dia akan ditimpa dengan basah, mana mudarat, kan? Begitu juga akan ditimpa dengan panas, akan datangkan mudarat kepada diri dia. Cuma kita lihat kereta, tuan-tuan, kereta ni dia ada hilyah dia lah, pakaian dia, tubuh body kereta tersebut. Namun kalau direct kereta tersebut terdedah kepada matahari, apa akan berlaku? Akan menyebab kereta itu mengalami kusam, akan mengalami apa kita sebut, buruk, kan? Cat dia akan jadi pudar, kan? Kualiti kereta pun mungkin terdedah dengan panas, akan menyebabkan, akibatkan dia jadi karat dan sebagainya. Maka kita kena tutup dan letak dia di bawah garage, di bawah atap, bumbung, ataupun kita tutup dengan kain dan sebagainya untuk kita jaga kereta tadi daripada rosak. Begitulah keadaan satu orang yang terlibat dengan dosa ni, makna ibarat sudah tidak ada penutup pada diri mereka, dan tidak ada pakaian, dia dah tak malu buat dosa. Bahkan yang sangat tercela dalam Islam ialah mereka yang berbangga dengan dosa. Ketahuilah sidang jemaah sekalian, satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup dia punya aib di dunia ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan dedahkan aib dia di hari akhirat. Satu orang pendosa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, mat, kan, mari sini mat. Allah Taala panggil secara sembunyi-sembunyi. Allah tidak akan panggil secara terang-terang di hadapan khalayak di hari kiamat kelak. Bagaimana kita tahu, kan, berhimpunnya jutaan manusia, ribuan manusia, bilion manusia, trilion manusia berkumpul di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap, kan? Malu kita, tuan-tuan, kalaulah Allah Taala mendedahkan keaiban dan keburukan yang ada dalam diri kita. Namun Allah Taala bila ditutup dosa kita di dunia, tak ada orang tahu pun kita ni satu orang yang, kan, tak sembahyang contoh, kan, kita berjudi, orang tak tahu, tapi kita buat, Allah Taala tutup di dunia. Jangan sesekali kita dedahkan keaiban tersebut. Ini bermakna Allah masih kasih kepada kita
untuk kita berubah, untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pergi buka pekung di dada sendiri. Dan siapa yang buka pekung di dadanya sendiri, berbangga-bangga dengan dosa yang dilakukan di dunia, yakin dan percayalah Allah akan dedahkan dosa yang dilakukan itu di hari akhirat. Kalau kat dunia ni pun satu orang yang ditangkap di atas dosa dia, di atas kesalahan dia pun dah cukup malu dah. Kan media sosial mendedahkan satu orang ditangkap atas dosa ataupun kesalahan sekian-sekian, dan satu orang disabitkan dengan kesalahan menerima rasuah, kan, masuk surat khabar, masuk televisyen, masuk Facebook dan sebagainya. Malu kita serta ahli keluarga kita. Bayangkan di hari akhirat, bukan setakat rakan-rakan di Facebook kita yang mengetahui, bukan setakat jiran tetangga yang duduk di hadapan belakang rumah kita yang tahu, bahkan lebih lagi seluruh umat manusia mengetahui akan keaiban kita lakukan. Apa Allah Ta'ala lakukan pada pendosa tadi di hari akhirat? Allah Ta'ala akan panggil secara sembunyi. Mat, mari sini. Kan, kamu dahulu betul ke minum arak, Mat? Kan? Maka Mat akan jawab ya ataupun tidak. Dan dengan dosa yang dilakukan, Allah Ta'ala tutup aib dia. Sebab itu dosa ni bukan perkara yang tidak perlu kita dedahkan. Sebab dia adalah benda yang sangat memalukan. Sebab tu Nabi bagi tahu, likulli syai'in hilyah, bagi setiap sesuatu tu ada pakaian, dan pakaian bagi dosa itu ialah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut oleh satu orang ustaz yang saya ikuti pengajian ataupun kuliah beliau. Dia beritahu bahawa setiap apa yang kita buat mesti imanan wahtisaban. Dan dengan penuh keimanan kita buat. Maknanya kalau kita ingin memohon keampunan, nak kembali kepada fatrah, nak kembali kepada fitrah kejadian kita, nak jadi orang yang baik-baik, maka dah tentulah kita datangkan keimanan bersungguh-sungguh, wahtisaban, dan yakinlah bahawa Allah akan menerima apa yang kita lakukan tadi. Sebab tu kena ada rasa yakin. Kalau kita lihat dalam banyak amalan yang kita buat, kita dijanjikan dengan, contoh, kita sedekah akan digandakan 10, dan mungkin 100, mungkin 700, lebih lagi. Yakin dengan sedekah yang kita buat, ya Allah, yang aku sedekah ini imanan wahtisaban, ya Allah. Begitu juga kita puasa sunat, kan ada ganjaran-ganjaran tertentu yang disebut oleh baginda Nabi SAW, imanan wahtisaban. Kita buat dengan penuh keimanan. Hadirkan keimanan kita, aku buat ini tidak lain hanyalah kerana-Mu, ya Allah. Aku buat tidak lain hanyalah untuk capai redha-Mu, ya Allah. Wahtisaban, dan aku harap, ya Allah, Engkau terima amalan aku, ya Allah. Aku harap, ya Allah, kalaulah kan seperti mana dijanjikan oleh Nabi SAW itu, Engkau berilah aku izin untuk menikmati ganjaran tersebut. Kan, ganjaran ditinggikan darjat dalam syurga, kan, ditempatkan di dalam syurga sekian-sekian, diberikan nikmat dan rahmat yang sekian-sekian, ihtisaban, harap penuh pada Allah. Jangan ada keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin istighfar ini pasti Allah Taala dengar. Pasti Allah Taala memberikan jaminan keampunannya kepada kita. Maka jangan putus asa dan putus harapan daripada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan mensia-siakan kita, Allah tidak akan membiarkan kita, bahkan Allah Taala dan berbangga di sisi para malaikat di langit sana, satu orang yang datang dengan penuh pengharapan, mengharapkan kan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala tahu, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, kita ni umat yang jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman yang penuh dengan cubaan, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kan, bila mana kita menginsafi diri kita, dan kita kembali kepada asal kejadian kita, kita kembali kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan futuhal arifin. Dan Allah akan membukakan jalan-jalan orang-orang yang ingin mengenali Allah, jalan-jalan orang yang ingin menghampiri Allah, iaitu jalan taubat orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man istaghfara ghufira lahu wa in kana faran minaz zahfi. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, nescaya akan diampunkan oleh Allah baginya. Dan sekalipun beliau itu adalah orang yang lari daripada saf peperangan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan? Maknanya saya ulang balik tuan-tuan ya. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah dalam keadaan dia pernah melakukan dosa, lari daripada medan peperangan, nescaya kata Nabi SAW, Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Kita nak bagi tahu apa tuan-tuan? Dosa lari daripada medan perang ini antara dosa-dosa besar. Kan? Antara dosa-dosa besar orang yang lari daripada medan peperangan. Cumanya tuan-tuan, lari daripada medan ataupun berundur pada medan peperangan ini ada ketikanya dibolehkan. Berundur seketika dengan tujuan untuk mengatur strategi yang baru. Kan? Bukan undur seketika ataupun undur langsung untuk meninggalkan tentera-tentera Islam dan membiarkan sebahagian daripada pasukannya mengalami kekalahan ataupun teruk dihentam oleh pihak musuh. Yang lari tinggal terus ni pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu memalingkan 300 daripada jemaah perang yang ingin turut serta dalam perang Uhud berserta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul palingkan mereka. Mereka ini golongan-golongan munafik, kan? Munafik dari sudut i'tiqadi mereka, i'tiqad mereka, akidah mereka, kan, adalah golongan yang munafik. Nampak macam Islam tetapi sebaliknya mereka bukanlah orang Islam yang nak berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa besar ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita lihat awal-awal perbincangan kita dahulu, dosa ini dikategorikan kepada dosa kecil dan dosa besar. Ada pengkelasan ataupun pengkategorian dosa seperti mana ulama telah kategorikan. Namun jangan memandang remeh kepada dosa kecil. Kerana orang yang memandang remeh kepada dosa kecil ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka dia tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jauh, bukan tidak mendapat rahmat, bahkan dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa ala kecil je. Bermula dengan perkara kecil tuan-tuan, kan, lama kelamaan dia akan jadi besar. Sebab tu sebahagian ulama tuan-tuan dirahmati oleh Allah, mereka bukan setakat menjauhi diri daripada melakukan dosa-dosa kecil, bahkan perkara-perkara yang makruh pun mereka tinggalkan tuan-tuan. Kita hari ni Allahu Akbar, kan, perkara makruh tu tak rasa apa, kan, tak rasa apa buat benda makruh, rasa macam biasa je, kan, rasa macam halalan thayyibah pula kita buat benda-benda yang makruh tadi, tak rasa langsung, kan, perkara tersebut yang akhirnya akan memberi kesan tuan-tuan. Banyaklah perkara-perkara makruh yang kita boleh rujuk kembali, kita boleh lihat kembali, maka tinggalkan, usaha untuk tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Kemudian kita usahakan untuk tinggalkan dosa-dosa kecil dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan, taufik dan hidayah kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa besar tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, kata Nabi tadi, barang siapa yang beristighfar, kan, walaupun dia tinggalkan medan peperangan yang dianggap sebagai dosa besar, tetapi dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dia berikan pengampunan. Saya dah sebut dalam kuliah tuan-tuan bagaimana walaupun orang itu syirik tuan-tuan, dia melakukan syirik kepada Allah dengan keadaan dia memohon pengampunan daripada Allah. Dia syirik, dia murtad, dia keluar daripada Islam, akhirnya dia masuk Islam balik, dia bertaubat kepada Allah. Ini pun diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai, kan, kita ini matinya dalam keadaan masih mengekali dosa. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut bagaimana Fir'aun sendiri pernah satu ketika dia kejar Nabi Musa. Kan, dia kejar Nabi Musa alaihissalam beserta dengan pengikut-pengikutnya. Fir'aun ni di saat dia dah masuk ke dalam tengah laut, malaikat ketika itu Allah Ta'ala arahkan supaya tutup kembali laut tersebut. Di saat Fir'aun ni nak mati tuan-tuan, maknanya dah nak lemas dah. Yang paling marah dengan Fir'aun ni siapa tuan-tuan? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril paling marah dengan Fir'aun ni sehingga apa yang dia buat? Ditutup mulut Fir'aun ni, dilumurkan mulut Fir'aun ni dengan lumpur. Sebab Fir'aun nak kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Musa. Kan, aku nak beriman dengan Tuhan Musa. Nak ceritakan bahawa Fir'aun ni dia sombong, gedebel, dia tahap tinggi betul tuan-tuan. Kan, dia tak nak sebut nama Allah tu. Kan, dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Kan, Tuhan kaum dia. Dia kata.
Bukan dia nak kata aku beriman dengan engkau ya Allah, kan? Tetapi dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia nak kata, ada sebahagian ulama menafsirkan bahawa perkataan ini menunjukkan ketidaksungguhannya Firaun nak bertaubat kepada Allah. Tetapi nak ceritanya malaikat Jibril marah. Dia tutup mulut Firaun ini dengan lumpur lautan tadi. Dia tak nak bagi Firaun ni sempat bertaubat, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut Allah Taala menerima taubat Firaun laknatullah alaih. Makna nak kata kat situ tak sempatlah Firaun nak bertaubat. Ada setengah mufassir kata apa? Kalaulah Firaun itu sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pintu taubatnya kepada Firaun. Firaun yang teruk macam tu pun tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Kata sebahagian ulama masih diberi peluang, masih boleh diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat. Kita ini tidaklah sampai tahap, kan, macam Firaun tuan-tuan, wa yazubillah. Kan, kita ni tak adalah sampai tahap jahat kita macam Firaun, kan, mengarahkan bayi-bayi dibunuh di zaman dia, kan, merosakkan ataupun melakukan kerosakan, melakukan penganiayaan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa AS untuk tempoh waktu yang lama, kan, mengabdikan kaum-kaum Nabi Musa AS, kan, menganggap diri dia itu sebagai Tuhan. Tidaklah sampai tahap itu kita ni tuan-tuan. Dah tentu Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan laluan dan peluang kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah tinggal untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah tuan-tuan. Sama-sama insya-Allah kita buat istiqamah. Imanan wahtisaban. Penuh keimanan, penuh dengan pengharapan, yakin, kan? Sebab dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah itu seperti mana kita sangka. Jika kita sangka dengan sangkaan yang baik kepada Allah, maka insya-Allah, kan, itulah Allah akan berikan kepada kita. Kita sangka dengan Allah Taala akan berikan keampunan. Allah pasti akan terima aku di sisinya. Allah pasti akan limpahkan rahmatnya kepadaku. Allah pasti akan bukakan jalannya kepadaku. Yakin dengan sangkaan dan sangkaan yang baik, insya-Allah kita akan memperolehi daripada apa yang kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Baik, saya baca satu hadis lagi tuan-tuan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, katanya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata, Nabi kata, barang siapa yang berkata, siapa-siapa je ni, kan? Tetapi dengan syarat iman tuan-tuan, barang siapa ni maksudnya dengan orang-orang yang beriman. Dia berkata, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni istighfar yang sering kita baca setiap kali lepas salat tuan-tuan. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca setiap kali lepas salat. Ini Nabi kata, barang siapa yang kata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kan? Yang mana tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Apa kata Nabi? Akan diampunkan dosanya jikalau benar pun ia lari daripada saf peperangan sekalipun. Taubat ni tuan-tuan, kan, dia metod dia sama ada dengan istighfar tadi. Itu salah satu metod tuan-tuan. Metod taubat salah satunya ialah dengan istighfar. Salah satu yang lain metod taubat ini ialah dengan solat taubat, seperti mana dianjurkan kita untuk solat taubat, kan? Ataupun metod yang lain, kita meningkatkan amalan kita dan meninggalkan apa yang kita melazimi daripada perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Itu metod-metod. Ataupun kita bermunajat, ataupun kita bermuhasabah, ataupun kita, kan, bertafakur kepada Allah, duduk seorang-seorang, kan, ataupun kita ni tuan-tuan pergi ke satu tempat, contoh ni, kan, muda-muda kita dulu ni jenis nakal, pergi ke satu tempat, kan, bila tengok balik tempat tu, jangan memikirkan keseronokan maksiat yang kita buat, kita menyesali kembali, ya Allah, jahilnya aku zaman tu ya Allah, kan, rendah dan nipisnya iman aku ketika itu ya Allah, hingga aku telah melakukan dosa di tempat ini ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Itu juga metod-metod taubat tuan-tuan,
Kan? Sebahagian ulama mengatakan mempertingkatkan amal itu juga adalah jalan taubat. Kan? Jalan taubat ni tinggalkan dosa-dosa silam kita dan kita kejar sebanyak mungkin amalan-amalan. Sebab masa muda kita mungkin kita ni jenis lalai, kan? Kita disibukkan dengan urusan dunia, urusan hiburan dan pelbagai urusan-urusan yang lain, hingga ada orang yang tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa. Jadi kita tingkatkan tuan-tuan, mana ibadah-ibadah yang kita tinggal, kita usahakan untuk qada kembali, sama ada solat kita, puasa kita, zakat kita, apa sahaja yang kita tinggalkan, maka kita kembali kepada Allah. Itu juga merupakan jalan taubat, jalan untuk kita islah balik, perbetulkan balik, untuk kita mengembalikan kembali diri kita ke atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kan, beristighfar kepada Allah, dan satu riwayat bagi tahu 100 kali, dan satu riwayat bagi tahu 70 kali. Ini pun kita sebutkan sebelum ni tuan-tuan, istighfar Nabi, para anbiya alaihissalatu wassalam bukan kerana dosa. Kan? Bukan kerana dosa, tetapi sebaliknya adalah kerana untuk mempertingkatkan darjat para anbiya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, ia juga menjadi metod bagaimana istighfar itu perlu dilakukan oleh umat. Para anbiya alaihissalatu wassalam pun beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bahkan umat ni lagilah lemah iman dia, kan, berkecamuk pemikiran dia, kan, banyak dengan dosa dan noda, lebih lagi nak kena istighfar. Nabi yang maksum pun melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, kan, Nabi Adam alaihissalam, satu ketika kita lihat Nabi Adam telah makan buah larangan, kan. Ini disebut oleh ulama dosa yang dilakukan secara dosa ijtihadi, kan, tersalah ijtihad. Nabi Adam alaihissalam, dia menyangkakan dengan apa, waswas yang diganggu oleh syaitan. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam alaihissalam, dan sikap ataupun sifat Nabi Adam ni tadi yang kita lihat, dia seorang yang pelupa. Kan, ada ulama mengatakan Nabi Adam makan buah tersebut kerana lupa larangan Allah. Yang kedua, kerana diwaswaskan oleh syaitan. Kalau kita lihat, ulama menafsirkan bahawa bila mana kita ni berada dalam keadaan waswas, dalam keadaan terlupa, kita diampunkan ataupun dimaafkan daripada dosa tersebut. Maka Nabi Adam AS melakukan kesilapan tadi bukanlah dosa, kerana apa? Para anbiya AS ini, mereka ini i'tiqadkan, kita meyakini ini adalah golongan-golongan yang maksum, yang bebas daripada dosa, bebas daripada melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kena perbetulkan. Kan ada yang kata Nabi Adam pun buat dosa, Nabi Muhammad pun buat dosa, sebab tu Nabi istighfar. Salah. Kan, nabi-nabi buat melakukan kesilapan itu bukan atas sebab dosa, tetapi kerana i'tiqadi, kan, atau maksud saya ijtihadi. Maknanya atas sebab ijtihad, mungkin atas sebab waswas ataupun kelupaan yang menjadi fitrah bagi sifat manusia. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW sendiri lewat bangun solat subuh, kan, dalam satu kisah musafir Nabi nak pergi perang, terlewat bangun solat subuh hingga Nabi SAW solat subuh lebih daripada waktu subuh. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan manba' ataupun tempat terbitnya hukum. Mana bila kau bangun walaupun lewat tetap kena sembahyang. Itu satu. Yang kedua, nak menggambarkan Nabi, walaupun Nabi adalah manusia seperti kita, dan Nabi itu wama ana basyarun mislukum yuha, kan, tidaklah aku ini manusia seperti kamu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu. Mana Nabi macam kita, Nabi normal, Nabi makan, minum, tidur dan sebagainya. Maka salahlah jika kita menyebut para Nabi juga melakukan dosa, sebab tu Nabi beristighfar. Maka kena perbetulkan balik kalau ada sangkaan ataupun ada satu pemahaman yang kita menyangka para Anbiya alaihissalam juga melakukan dosa seperti kita makhluk yang lain, Allah sucikan mereka daripada dosa. Itu hanyalah, kan, sebagai manba' hukum ataupun tempat terbit hukum, ataupun kita sebut sebagai kesilapan ijtihadi. Ijtihad mereka tersalah terhadap sesuatu perkara. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk kita sambung kembali tajuk ini,
dan Allah Ta'ala izinkan kita faham, Allah izinkan kita untuk beramal, Allah izinkan kita untuk terus istiqamah berada di atas jalan ketaatan, jalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala jemput kita bertemu dengannya dalam keadaan kita tidak lagi membawa apa-apa dosa, kita telah diampunkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat apa yang saya sebut di awal tadi, imanan wahtisaban, kan, penuh keimanan kita bertaubat kepada Allah, penuh pengharapan supaya Allah memberikan keampunannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, insya-Allah, insya-Allah dan insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.